Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Firas Matrang. Fokus utama untuk edisi malam ini, para usahawan di bawah skim Bantuan Keuangan Amanah Ikhtiar Malaysia AIM telah menunjukkan kejayaan dalam bidang perniagaan yang diceburi. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, hampir 100% daripada usahawan yang mendapat manfaat daripada bantuan tersebut adalah terdiri daripada golongan wanita. Jadi kita berterima kasih kepada Amanah Ikhtiar Malaysia yang mewujudkan skim bantuan. Seperti apa yang dikatakan oleh Hajah Haryati tadi, begitu banyak kalau kita kira dari segi bantuan kewangan yang sudah pun disalurkan, yang melibatkan seperti apa yang saya dipahamkan di Bintulu ini sahaja sahabat yang sudah lebih daripada 2,000. Pembayaran pun 100% pembayaran. Beliau berucap demikian semasa malam apresiasi sahabat usahawan AIM Cawangan Bintulu tahun 2022 di Dinner World Bintulu pada Jumaat. Antara pengisian program pada malam tersebut ialah penyampaian anugerah kepada 12 penerima dalam pelbagai kategori. Selain itu, Datuk Ahmad Awang Tengah turut memberi sumbangan berjumlah RM30,000 kepada AIM Cawangan Bintulu dan Cawangan Miri. Berita seterusnya, masyarakat harus mengubah tanggapan negatif terhadap kanak-kanak autism. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Seri Tiong King Sing berkata, pengetahuan yang cetek tentang autism dalam kalangan masyarakat dengan menimbulkan pelbagai prasangka terhadap pengidap autism sangat menyedihkan. Beliau juga kecewa dengan segelintir masyarakat hari ini yang masih kurang memahami autism dan tidak bersimpati dengan keluarga, ibu bapa atau penjaga yang membesarkan kanak-kanak yang menghidap penyakit tersebut. Katanya, kanak-kanak yang didiagnosis dengan autism akan menghadapi cabaran dengan komunikasi sosial, bergelut dengan tingkah laku berulang tertentu dan mengalami kelewatan dalam pembelajaran. Sehubungan itu, semasa berucap dalam majlis makan malam graduasi Persatuan Autistik Sibu SAA merangkap Perhimpunan Ibu Bapa di Hotel Kingwood Sibu pada Jumaat, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudong menyeru semua pihak agar berganding bahu bagi mewujudkan masyarakat yang lebih prihatin dan penyayang. Sebagai tanda sokongan pula, Datuk Seri Tiong mengumumkan sumbangan sebanyak RM50,000 kepada persatuan itu. Beralih ke Miri, dengan masyarakat perlu memastikan kesihatan diri dan keluarga berada dalam keadaan terbaik. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, ini penting bagi memastikan mereka dapat menjalankan urusan harian dengan lancar dan berkesan. Dalam pada itu, katanya jelajah saringan kesihatan percuma yang dijalankan di Miri adalah untuk menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Jelasnya lagi, ia untuk memastikan rakyat Malaysia secara amnya dan rakyat Sarawak khususnya mengambil berat dan peka terhadap tahap kesihatan masing-masing. Beliau berucap demikian ketika merasmikan jelajah saringan kesihatan di Balai Raya Kampung Muhibah, Kuala Barang pada Sabtu. Pada jelajah itu telah diadakan pelbagai aktiviti menarik seperti saringan kesihatan percuma yang disediakan, termasuk ujian tekanan darah, pemeriksaan fizikal dan BMI serta ujian komposisi badan. Selain itu, peserta di bawah skim PKB40 juga boleh melakukan ujian darah dan air kencing secara percuma. Kekal dengan perkembangan di Miri, di mana projek Road Trip Asia Sarawak kini dilancarkan sebagai kesinambungan daripada kejayaan pelancarannya di Kuching pada 3 Disember lepas. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, program ini menggalakkan rakyat tempatan menerokai tempat-tempat menarik yang ada di Sarawak dengan menggunakan jalan darat sekaligus merancakkan lagi industri pelancongan. Katanya, Sarawak adalah destinasi yang kaya dengan budaya pengembaraan alam semula jadi, makanan dan perayaan yang unik serta terdapat begitu banyak perkara untuk diterokai di kawasan Borneo ini dari Lundu di selatan hingga Lawas di utara. Tambahnya lagi, apabila siapnya lebuh raya PEN Borneo pada masa depan, ia bukan sahaja akan meningkatkan kesaling hubungan, malahan juga akan meningkatkan perniagaan dan pelancongan domestik. Beliau berucap demikian semasa merasmikan projek Road Trip Asia Sarawak di Koko Cabana Miri pada Sabtu.
Sementara itu, Datuk Sebastian memberitahu Sarawak Road Trip Self-Drive Travel Guide yang diterbitkan dalam versi Inggeris, Melayu dan Cina menampilkan 20 perjalanan di Sarawak di mana ia berfungsi sebagai hub untuk menerokai beberapa tempat yang kurang terkenal. Jelasnya, bagi setiap perjalanan, kod QR boleh diimbas daripada panduan perjalanan dengan memuat turun laluan peta Google dengan semua perhentian boleh diakses dalam telefon pintar untuk navigasi mudah. Ujarnya lagi, projek ini juga menyediakan video promosi untuk Road Trip Sarawak termasuk 3 video travelog yang memaparkan satu perjalanan terpilih di setiap 3 wilayah Sarawak iaitu wilayah Selatan, Tengah dan Utara. Manakala Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK meneruskan usaha menyebar luaskan inisiatif Dokumen Sementara Individu Tanpa Kewarganegaraan di Sarawak DSITKS menerusi program Jerayawara. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Rozi Yunus, kawasan Berkenu merupakan lokasi kedua untuk program Jerawaya tersebut yang mana lokasi pertama di Kuching telah diadakan pada 2 Disember lepas dan lokasi ketiga akan diadakan di Sibu. Beliau memberitahu DSITKS adalah inisiatif Kerajaan Sarawak bagi membolehkan individu atau kanak-kanak tanpa kewarganegaraan berumur 21 tahun ke bawah yang lahir di Sarawak mendapat akses kepada pendidikan dan perkhidmatan kesihatan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak. Bagaimanapun, tegasnya, DSITKS bukan jaminan mendapat kewarganegara kerana permohonan status tersebut diproses oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Beliau berkata demikian dalam program berkenaan di Dewan Masyarakat Sepupuk Niah pada Jumaat. Datuk Rosi menambah, dengan adanya Jerawaya seumpamanya mereka yang hadir boleh diberi nasihat yang betul berkenaan proses untuk mendapatkan sijil kewarganegaraan sekaligus mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pemohon. Ujar beliau lagi, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK turut mempunyai peranan penting menyampaikan maklumat daripada program Jerawaya itu kepada rakyat di kawasan masing-masing. Selain taklimat di SITKS, turut dibuka kaunter permohonan dan khidmat nasihat dari Majlis Pembangunan Sosial KPWK, kaunter Jabatan Pendaftaran Negara dan juga kaunter Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk sebarang pertanyaan orang ramai. Selanjutnya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Ginep telah meluangkan masa mendekati masyarakat tempatan, khususnya masyarakat Cina menerusi majlis sambutan ulang tahun Tokong Onitoh di Pekanbaru pada Sabtu. Beliau dalam ucapannya merakamkan penghargaan ke atas kehadiran meriah masyarakat tempatan yang turut serta menyambut perayaan tersebut. Adun tasrik biru itu juga menaruh harapan agar mereka mendapat kehidupan yang lebih baik, sihat dan harmoni pada masa ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Sementara itu, Datuk Henry menyuruh penduduk setempat agar sentiasa berwaspada dan bersedia dalam menghadapi sebarang bencana banjir sekiranya cuaca tidak diingini melanda, terutamanya ketika musim perayaan. Kita berharap supaya cuaca terus baik sampai ke hujung tahun untuk perayaan-perayaan yang akan diadakan. Dan kita juga harus berhati-hati. Mungkin kemungkinan hujan nanti, kita mau hati-hati juga. Kita takut kawasan kita ada sedikit air naik, tidak tahu. Jadi kita kena berhati-hati. Kita berharap tidak akan berlaku lah. Berita seterusnya, sumbangan berjumlah RM320,000 diserahkan kepada 19 penerima yang terdiri daripada Badan Bukan Kerajaan NGO, Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Sekolah Persatuan Cina dan kelab-kelab sukan dalam satu majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Dun Bukit Goram. Majlis penyerahan tersebut telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumiputera, Jefferson Jamit Unyat di Hotel Meligai Kapit pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau yang adun Bukit Goram sempat merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di atas kepercayaan untuk melantik beberapa wakil daripada Sarawak untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan juga Timbalan Menteri di peringkat Persekutuan. Ujarnya lagi, Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus memberikan perkhidmatan terbaik untuk rakyat di Sarawak khususnya. Manakala sebanyak 90 beg darah telah berjaya dikumpul daripada kaki tangan awam menerusi program Outreach Kempen Derma Darah Daerah Sibu 2022. Program anjuran pejabat residen Sibu sempena siri jelajah setitik darah sejuta harapan Maksak Sarawak 2022 ini merupakan edisi kedua yang diadakan pada tahun 2022.
Menurut residen bahagian Sibu merangkap pengurusi Maksak bahagian Sibu Wong Hee Sing, tujuan utama penganjurannya adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya darah yang didemakan bagi membantu pesakit yang memerlukan. Jadi objektif adalah untuk mengeratkan silaturahim, satu, dan nombor dua kita untuk membantu blood bank di Hospital Sibu yang agak memerlukan, dan kita menganggap ini adalah sebagai salah satu sumbangan warga Perkhidmatan Awan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan program tersebut di Galeri Kompleks Islam Sibu pada Khamis. Sementara itu, wartawan Unit Komunikasi Awam UKAS turut berkesempatan menemu bual beberapa penerima darah di mana mereka rata-rata sangat menyokong inisiatif berkenaan. Alhamdulillah, syukur sebab anggota PGA daripada Betian Sekolah Sibu pun ramai yang datang. Aktiviti yang baguslah untuk membantu mana yang memerlukan darah-darah. Sebab kami PGA Sibu pun benda ni memang rutin, aktiviti yang selalu dijemput. InsyaAllah kami akan ambil komitmen yang baguslah kepada siapa-siapa juga untuk membantu dalam program gemar darah. Salah satu aktiviti yang sihatlah, sumbangan kita kepada masyarakat. Ya, kalau boleh meramaikanlah kita untuk demam darah, untuk bantu yang lain yang memerlukan. Kebaikannya banyak kalau ikut. Boleh untuk orang kata menyihatkan badan lah, untuk kurangkan darah kotor kita semua. Sungguh bagus program derma darah ini untuk kita bantu siapa yang perlukan darah kita bantu bagi dia darah kita. Sekian isi malam bersama saya Fida Matrang. Berita lebih lanjut boleh ditapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.Sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.